guys, welcome back to my YouTube channel. Pada yang baru sampai kat channel ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang sebab dah sudi singgah kat sini. And pada yang dah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang sebab dah sudi subscribe channel ni and teruskan support aku. So hari ni aku nak ceritakan kat korang, memandangkan aku punya mic ni dah sampai. So aku harap suara aku clear So hari ni aku nak cerita kat korang cerita pasal Prince Smith. Baru-baru ni, tak silap aku, dalam 3 hari lepas macam tu, Prince Smith ada post satu video yang dia ada diganggu oleh jin ataupun benda-benda gaib. Benda ni sebenarnya aku nak cerita kat korang. Benda ni berlaku lepas dia beli kotak di bug box. But seriously, you guys, it smells really bad. So, okay, so we got this. Kita ada telur hitam, and kita ada telur yang dekat dalam dia ada bulu ayam. Telur dia, guys, you kalau tengok betul-betul, it's like ada macam benda putih-putih lah dekat sini. And di bug box tu dibeli pada tahun 2019, tak silap aku. Tahun 2019 dia beli, and then bila dia buka je kotak tu, memang terus ada gangguan, babe. Memang tak main-main, memang tak bagi chance, terus dia bagi gangguan, babe. Putih lah dekat sini. Aku tak tahulah betul ke tak, tapi aku anggap tu sebagai hiburan je. Tapi baru-baru ni yang dia hantar video pasal yang dia dirawat oleh ustaz tu daripada pusat rawatan Al-Idrus. Yes, pusat rawatan Al-Idrus. Kami on the way ke lokasi, iaitu rumah sahabat kita rumah Mik tu. InsyaAllah sampai sekejap lagi kalau diizinkan insyaAllah kita live. Tadi dia ada bagi green light untuk live dalam rumah dia. InsyaAllah doakan kalau diizinkan kita live insyaAllah. Kalau dia tak izinkan kita tak live. Kalau diizinkan insyaAllah kita live. So bila dia dah berubat tu, baru dah nampak dia punya gangguan-gangguan tu secara nyata tau. Selama ni aku tengok video dia, gangguan tu macam tarik-tarik kerusi, bunyi orang jalan, bunyi benda jatuh. Dia semacam tu je, dia tak ada macam video yang betul-betul diganggu, yang betul-betul dirasuk ke. Tapi baru-baru ni dia ada post satu video tu. So aku macam berminat lah nak ulas pasal Prince Smith ni. Pada siapa yang kata dia, pada siapa yang selalu kata dia fake ataupun buat-buat cerita, aku rasa tak. Mungkin ada fake, mungkin ada setengah video dia yang fake. Tapi aku rasa video yang dia berubat tu and ustaz tu kena rasuk, aku rasa tu real. Nyata atau gaib, mimpi atau jaga, khususnya barang-barang yang telah aku beli, box atau berkaitan dengan jin yang sedang berada di hadapanku ini, aku putuskan, aku batalkan, dan aku tidak ingin menjaganya, dan aku haramkan jin ini dalam rumah ni, dalam diri aku, dan menjaga aku. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penjagaku. I boleh bau macam muntah. I can smell muntah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Ini pada pendapat aku sendirilah. Aku tak tahu pada korang, tapi aku rasa kali ni real. Sebab aku tak rasa semua video yang dia buat tu fake. Aku rasa ada betulnya, sebab aku tak adalah, tapi aku tak ada macam menganggap video tu 100% betul. Sebab aku tak pasti. So aku ambil 50-50 mana satu. Aku just tengok dekat tengah-tengah sama ada betul ataupun tidak. Itu terpulang pada dia. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi aku duduk di tengah-tengah, di mana aku percaya benda tu boleh berlaku, and aku percaya juga benda tu boleh fake. So macam tu. Jadi
Gangguan ni start berlaku bila dia beli debug box. Bila dia buka je debug box tu memang terus berlaku gangguan. Sebelum tu dia ada beli juga satu kotak daripada dark web. Tapi masa dia buka tu tak ada gangguan. Memang tak ada gangguan langsung. Cuma bila dia beli je debug box tu, hidup dia dah huru-hara, tak tenteram. And memang nak tidur pun memang tak boleh lah. Memang kena kacau tiap-tiap masa. Aku pun macam, macam mana dia ni. Kalau benda tu betul-betul berlaku, memang aku rasa macam, kalau aku jadi dia ni, memang aku tak boleh nak hadap semua benda tu. Jadi bila dia dah kena ganggu tu, masa tu dekat rumah lama dia, tak silap aku. Sorry guys, aku terpaksa pindah tempat sebab ada something yang berlaku sikit. So ni kat bilik lain, so aku harap korang tak kisah dengan background yang belakang ni. So sama balik cerita. So bila Prince Smith tu dah beli dia punya debug box tu, mulalah gangguan demi gangguan berlaku. And ada satu masa tu dia sampai rasa macam dia nak pindah rumah. At the end, dia pindah rumah dekat satu rumah yang agak besar jugalah. Sebab sebelum ni dia duduk dekat dia punya apartment. And then, dia punya gangguan tu bermula daripada dia punya apartment tu. Sebab dia beli debug box tu dekat apartment dia. And then, bila dah sampai, dia dah tak tahan dekat apartment dia tu, dia pun berpindah lah. Dia ingat gangguan tu akan habis dekat dia punya apartment yang rumah lama tu saja. Tapi rupanya bila dia dah pindah, benda tu ikut sekali dia, babe. Dia ikut, babe. Dia tak kasih chance punya. Dia ikut Prince Smith. And then sampai kat rumah baru tu, dia still kena kacau. Prince Smith still kena kacau. And then dia pun macam biasa update bagi tahu yang dia kena kacau. Ada yang dia dengar bunyi kat tingkat 3, ada bunyi orang turun tangga, macam-macam lah. And ada satu kesan macam, korang tahu tak kesan bila rumah bocor, dia ada satu kesan macam air yang warna kuning. Macam dinding tu jadi macam kekuningan lah. Itu tanda tu ada dekat rumah lama dia. Sedangkan rumah dia tak bocor, yang rumah lama dia tu. And then dekat rumah baru dia pun ada tanda macam kebocoran dekat dinding tu. So bila kat situ pun ada, dia pun baru macam terperasan yang benda tu still kacau dia. Sampailah dia dah pindah rumah tu pun benda tu still ikut dia. And ramailah netizen yang kata, "Mate, pergilah berubat, mate, pergilah ni, pergilah tu, pergi pusat rawatan ni, pusat rawatan tu, pergi jumpa ustaz ni, pergi jumpa ustaz tu." Macam-macam suggestion daripada netizen kepada Prince Smith. And Smith ni pun pergilah merawatkan diri dia, memulihkan diri dia dengan satu ustaz ni. And then bila ustaz tu dah sampai rumah dia, ustaz tu kata, kau kena ambil balik debug box tu, kotak yang kau dah buang kat karak tu, kau kena cari balik kat karak and bawa balik, letak kotak tu kat depan aku, baru aku boleh rawat kau. Ustaz tu kata macam tu. Jadi Mid pun rasa macam, takkanlah aku nak kena bawa balik kotak tu kan, mana aku nak cari, aku dah buang kot kat karak. Jadi bila dia jadi macam tu, ustaz tu pun dia kata selagi tak ada kotak tu dia tak boleh tolong. And then dia punya ustaz tu pun beredar macam tu je. Dia adalah macam baca-baca sikit ke, tapi dia memang tak boleh nak tolong sampai habis. Sebab ustaz yang first tu dia kata debug box tu mesti ada kat depan dia, baru dia boleh tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat Prince Smith ni. Tapi masa tu Mid tak ada kotak tu. Dia kotak tu dia dah buang kat karak. Lepas tu bila ustaz tu dah kata macam tu, Mid pun macam, okey lah, tak apalah kalau macam tu. And ustaz tu pun beredar keluar. So dalam beberapa hari yang lepas, Prince Smith dah post satu video di mana pusat rawatan Al-Idrus datang ke rumah dia untuk merawat dia. And salah seorang daripada geng ustaz tu kena rasuk, bye. Aku tak tahulah macam mana dia boleh kena rasuk. Sebab
saka ataupun apa, aku tak tahu. Tapi Ustaz yang Ali Idrus ni kata, yang pusat rawatan Ali Idrus ni, dia kata kotak tu tak perlu nak ambil balik. Barang-barang yang apa ni, prismate tu yang dah buang kat karat tu kena cari ke? Tak perlu cari. Tak perlu cari, insyaAllah ada kaedah dia. Dia cuba untuk selesaikan dia. Boleh? So sekarang ni aku dah jadi macam confused tau bila tengok kedua-dua video pasal ustaz tu. Seorang ustaz ni kata kau kena bawa kotak tu daripada karat tu, kau kena bawa kotak tu jumpa aku. Kau kena bawa kotak tu kat depan aku. And lagi seorang yang baru-baru ni, dia kata tak apa, kotak tu kau tak boleh bawa. Kau tak perlu bawa kat jumpa balik kat aku ke apa ke. Kita boleh halau jin tu ataupun apa-apa tu, benda-benda gaib tu dengan cara yang lain. Maksudnya ada cara lain selain bawa kotak tu ke rumah tu balik. Jadi aku pun macam betul ke tak ni. So aku pun tengoklah video dia sama ada betul ke tak. Tapi memang tak ada siapa pun boleh jangka video tu betul ke tak, sebab masing-masing tak ada kat tempat meet tu. In case lah aku rasa video tu betul, in case lah kalau betul-betul berlaku, and pada siapa yang kata dia fake tu, aku macam tak tahulah korang nak macam mana lagi supaya video yang orang buat tu boleh buat orang percaya. Maksud aku macam korang nak meet buat macam mana lagi untuk bagi korang percaya yang video dia tu real. Aku tak adalah macam fanatik kat meet dia ke apa ke, sebab aku dah follow dia lama lah juga, since 2016 tak silap aku. Tapi aku tak adalah macam fanatik sangat kat dia. Cuma aku sokong dia bab ni, yang dia kata video ni real. Sebab bila dah masuk part rasuk-rasuk ni, aku rasa kalau nak main-main kena rasuk tu macam tak elok lah. Tapi aku rasa kali ni video dia betul. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. And pada korang yang selalu cakap dia fake, yang selalu jadi keyboard warrior, yang selalu kecam dia, aku just nak cakap macam kalau korang kena macam dia, kalau korang kena betul-betul macam dia kena tu, apa korang akan buat? Kalau korang cakap and tak ada seorang pun yang percaya. Aku tahu ramai supporter dia, termasuk aku pun support dia. Tapi ramai juga hater dia yang kata dia fake. Itu aku rasa macam macam mana nak puaskan hati semua orang ni susah. Jadi aku macam aku percaya tak percaya tu aku kat tengah-tengah lah. Sebab aku tak boleh nak percaya 100%, aku pun tak boleh nak tak percaya 100%. And then bila dia dah dalam rawatan tu, bila ustaz tu kena rasuk, yang ketua ustaz tu cakap mungkin kenapa kamu tak kena apa-apa sampai sekarang. Ni dia kata kat Meet mungkin kenapa kamu tak kena apa-apa sampai sekarang, mungkin sebab kamu ada saka keturunan. Bila dia cakap macam tu, aku macam saka keturunannya ada ke? Aku pun jadi macam aku ni pun ada saka ke? Jadi aku macam saka keturunan jaga sebab tu jin tu macam tak berapa nak berani kacau Meet tu. And sebab tu sampai muka Meet boleh lebam-lebam. Aku tak tahu boleh itu kesan daripada gangguan tu ke, ataupun itu kesan daripada benda lain. Aku tengok aku punya muka sendiri, guys. Aku tak nampak muka aku sendiri. I did not see my own face. Aku tahu aku punya muka macam mana, but the guy yang I nampak, you guys, in the mirror is not me. Bukan aku, doh. Aku tak nampak macam tu. And who is that man? I don't look like that. You guys. Tapi muka dia memang barai babe. Memang lebam sini. Memang boleh kata muka dia hancur jugalah sebab lebam tu. And sekarang ni dia masih dalam proses recovery. So Meet, kalau kau tengok video ni, aku wish kat kau get well soon supaya kau cepat sembuh and post lagi video-video yang menarik. And
Okay, balik kepada cerita yang tadi. So, bila dia dah dalam rawatan tu, aku pun sambil aku tengok video tu, aku pun tengoklah video-video yang lain. Rupanya masa lepas dia beli di bug box tu, masa dia dah pindah apa semua kat rumah baru dia tu, and jiran dia kata ada dengar bunyi bising daripada tingkat 3 rumah mate tu. Padahal rumah jiran tu kat sini, rumah mate tu ibaratkan kat sini. So satu jarak yang agak jauh untuk jiran dia tu dengar bunyi bising kat rumah mate ni. Jadi aku macam, serius lah dengar bunyi bising kat rumah mate, padahal rumah kau hujung jalan sana kot. Kau okey tak? Aku seorang tu kat dalam rumah. Itu yang aku datang check pun kan. Sebab tahu kau tinggal seorang. Kau okey tak ni? Tapi sumpah memang kuat gila bunyi tu. Serius memang kuat gila. Dengar sampai dekat rumah. Oh my god. Dekat punya master bedroom. Kau okey tak? Sampai dekat rumah aku pun nak tidur tadi sebenarnya. Bising gila, tak boleh tidur. Aku macam, betul ke tak betul ni? Tapi jiran dia tu kata memang bising gila. Dia tak boleh nak tahan, so dia datang rumah mate tu, dia masuk, and memang dia kata bising kat tingkat 3. So bila jiran dia tu check dengan mate kat tingkat 3, dia cakap memang bunyi bising berpunca daripada tingkat 3 ni. Kuat bunyi dia tu. Memang bising. And then tiba-tiba dia terdengar bunyi kat bawah. Ya Allah, tuanku, astagfirullah. Kita tengok. Ya Allah, tuanku, what is that? Wait, stop. Dia terdengar bunyi kat bawah, and then diorang berdua pun, mate dengan jiran dia tu, menggelabah lah, turun tengok siapa tu, who the hell is that, apa semua. Dia dah turun, and then secara tiba-tiba troli yang mate punya troli yang beli barang tu tiba-tiba bergerak, babe. Nampak? How can a trolley macam ni, guys? It moves on its own. Aku macam, serius lah boleh bergerak tiba-tiba. It's like instantly moving by itself tu. Dia macam gerak sendiri, tak ada siapa yang tolak, tak ada siapa yang tarik, tak ada siapa yang letak benang ke apa ke. Memang bergerak sendiri, baik. Aku macam, oh my god, what the hell tu. Memang aku macam terpaku kejap bila tengok tu. Time tu barulah tahap kepercayaan aku terhadap video yang dia kena ganggu tu semakin menaik disebabkan troli dia tu. Sebab troli tu boleh bergerak sendiri. Sama ada dia pakai benang tarik ke apa kan, tu aku tak tahulah. Tapi bagi aku video tu real. Sampailah yang video rawatan ni real. And memang kotak-kotak di bug box ni ataupun kotak-kotak daripada deep web ataupun apa-apa barang sekalipun daripada deep web, aku tak sarankan korang supaya beli kotak-kotak macam tu. And aku tak sarankan korang masuk deep web tu sebab ya mungkin diorang boleh trace kau ke, mungkin diorang boleh trace korang punya alamat rumah ke, and korang mungkin boleh berada dalam keadaan yang bahaya. So aku rasa better korang janganlah beli-beli benda-benda tu. Aku tahu mate dah salah, tapi benda dah jadi kan, nak buat macam mana. And aku minta kat korang supaya jangan kecam, support each other. Sebab kita tak tahu mungkin apa yang dilalui mate tu betul. And kalau sekarang ni mate tengah susah, kita boleh bantu dia. Tapi in case kalau kita susah, mungkin orang lain akan bantu. So aku harap korang janganlah kecam-kecam je. Korang ambil aura positif daripada video dia tu. Korang cari mana poin-poin yang positif tentang video mate tu. Contoh poin-poin yang positif, kalau mate dah beli tu and mate kena ganggu, korang janganlah beli kotak tu. So
Aku rasa sampai sini je video. Aku harap kalau Prince Smith terjumpa lah video ni, aku wish kat Prince Smith get well soon bro. Aku harap kau sentiasa sihat. And pada korang yang kat luar sana yang belum lagi tengok video Prince Smith, korang boleh tengok di channel dia yang baru-baru ni dia post. And kalau korang nak aku bahas lagi tentang Prince Smith, korang boleh letak di ruangan komen di bawah. Korang boleh letak video apa yang korang nak. And aku rasa tu je kot pasal Prince Smith ni. Oh ya, pada yang siapa lagi yang tak tahu Prince Smith tu siapa tu? Prince Smith tu siapa weh? Prince Smith tu ialah seorang YouTuber yang suka bincang pasal konspirasi, bincang pasal misteri, bincang pasal benda-benda yang tak nampak oleh mata kasar. Jadi aku bila nampak video macam tu, aku jadi macam minat lah. Aku pun minat nak mengkaji konspirasi-konspirasi yang daripada luar negara ataupun daripada dalam negara. Sama ada konspirasi tu betul ke tak. Kalau tak betul tak apalah, sekadar just for fun. Tapi kalau betul, so kita ambil ilmu tu daripada dia. So Prince Smith pun ada sebarkan ilmu kepada kita, and ada juga sebarkan keburukan kepada kita. Tapi yang keburukan tu jangan ambil, korang ambil yang baik saja. So setiap orang tu ada baik buruk dia. Segala keburukan tu datang daripada diri dia sendiri ataupun datang daripada diri kita sendiri, and segala yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So aku rasa sampai sini je video aku. Pada korang yang nak lagi video-video macam ni yang aku bahas pasal Prince Smith ataupun YouTuber lain ataupun video-video yang viral, korang boleh drop comment below. And korang boleh like kalau korang suka video ni. Hit the like button and hit the subscribe button if korang suka video ni. Jangan lupa subscribe kat channel ni, sebab 1k subscriber aku akan buat giveaway untuk korang. So support aku sampai 1k subscriber. Come on guys, support guys. Jangan malu-malu untuk subscribe. And jangan lupa turn on bell notification untuk mendapatkan notifikasi terawal untuk bila aku upload video baru, korang akan dapat notifikasi terawal and korang boleh tengok. Korang boleh jadi first person yang tengok video aku. And tu je untuk hari ni. Kita jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky